Assalamualaikum dan salam sorakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, Perhimpunan Agung Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB bakal berlangsung dari 17 hingga 19 Jun depan di Borneo Convention Centre Kuching BCCK. Setiausaha Agung Parti PBB Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu Premier Sarawak merangkap Yang di-Pertua Parti PBB Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg akan merasmikan kesemua sesi pemilihan perwakilan nanti. Jelasnya, ini termasuk pelantikan bagi perwakilan-perwakilan pergerakan pemuda, pergerakan wanita dan juga badan induk. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Tertinggi PBB yang diadakan di Ibu Pejabat Parti tersebut di Jalan Baku, Kuching pada Ahad. Datuk Seri Alexander menambah, mesyuarat yang dipengerusikan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari itu juga membincangkan mengenai pindaan kepada perlembagaan parti bagi memasukkan sayap baharu yang pada masa ini dikenali sebagai sayap 1828 ke dalam PBB. Kita ada golongan belia yang baru yang kita panggil buat masa ini 1828, iaitu mereka yang sampai ke usia 18 tahun kepada usia 28 tahun, dikatakan usia muda ini sebab kita nak lebih terangkumlah kepada mereka yang secara otomatis didaftar sebagai pengundi. Jadi ini perkembangan terbaru lah yang terkini dan ini yang begitu signifikan lah dalam pindaan perlembagaan kali ini. Ya. Sementara itu, Setiausaha Agung Parti PBB itu berkata, mesyuarat perwakilan di peringkat cawangan telah menghantar pelbagai usul untuk dikumpulkan pada peringkat Sekretariat Induk. Antara usul yang menarik perhatian, ini bukan perkara baru. Di masa terdahulu pun pernah juga kita menerima usul yang sama, iaitu di mana rata-rata meminta ataupun mengusulkan supaya jawatan yang di-Pertua Parti, jawatan-jawatan timbalan-timbalan yang di-Pertua Parti diusulkan supaya tidak ditandingkan. Laporan seterusnya, pengamal media berperanan menjadi pemangkin kehidupan bermasyarakat sama ada di bandar, luar bandar ataupun kawasan pedalaman. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, wartawan mampu mencipta minda positif dengan melaporkan berita yang benar dan sahih kerana berita mereka adalah sumber rujukan masyarakat. Jelasnya, Kerajaan Sarawak mahu semua yang disiarkan dalam berita adalah tepat, bukan sahaja dalam media cetak dan elektronik, tetapi juga dalam media sosial. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin dalam Majlis Makan Malam Apresiasi Media Hari Wartawan Nasional Hawana 2022 di Hotel Mega Miri pada Jumaat. Tambah Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, dengan era digital, kebanyakan media arus perdana sedang bergelut untuk kekal relevan dalam menyampaikan maklumat yang tepat dan sahih kepada pembaca. Namun jelasnya, walaupun cara maklumat dihasilkan juga telah berubah, tetapi profesionalisme dan kredibiliti wartawan kekal diperlukan sehingga hari ini. Di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan pula, biarpun Syawal menghampiri penghujungnya, namun suasana meriah Aidilfitri masih dirasai dengan penganjuran Majlis Ramah Mesra Aidilfitri dan Pragawai 2022. Program Anjuran Pusat Khidmat Dun Simunjan dengan kerjasama Pejabat Khidmat Rakyat Parlimen Batang Sadong itu bertujuan meraikan masyarakat tempatan setelah 2 tahun menghadapi kekangan akibat penularan wabak COVID-19. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri hadir memeriahkan lagi suasana program tersebut bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Dris di Dewan Mesra Simunjan pada Sabtu, di mana mereka berkesempatan beramah mesra dengan penduduk yang hadir. Majlis tersebut diadakan dari jam 10 pagi hingga 6 petang dengan pengisian program termasuk pertandingan lagu raya dan lagu iban disusuli dengan program ramah mesra. Datuk Seri Nancy dan Aula turut berkesempatan menyempurnakan pertandingan gerai makanan yang disertai oleh setiap zon di Dun Simunjan dengan sajian pelbagai juadah makanan bertemakan Hari Raya dan juga Hari Gawai. Dalam pertandingan itu, gelaran Johan telah dimenangi Zon 3 Sungai Apin yang membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebanyak RM1,500, manakala tempat kedua disandang Zon 2 Kelka Sageng dengan wang tunai sebanyak RM1,000.
Tempat ketiga pula dikongsi bersama oleh Zon 4 Rangawan dan Zon 1 Nanas Temiang yang masing-masing membawa pulang wang tunai sebanyak RM500. Dalam pada itu, beberapa pengunjung yang ditemui wartawan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS rata-rata berasa gembira dan syukur kerana akhirnya program seumpamanya dapat diadakan setelah sekian lama. Ketua Pergerakan Pemuda Cawangan Dun Sri Munjan Muhammad Zaini Morshidi menzahirkan kesyukuran kerana majlis tersebut berjaya diadakan malah dapat menghimpunkan hampir 2,000 orang masyarakat tempatan. Jadi saya harap pada tahun yang akan datang tu kita akan rancangkan program tu lebih awal lagi lah, sebab kita dengan program kita tu di penghujung Syawal lah, jadi mood kita nak beraya pun dah lambat, tapi alhamdulillah kehadiran penduduk di kawasan kita yang hampir 2,000 orang untuk kunjung situ tadi, saya ucapkan sama-samanya kepada program yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat KUT Negara Semenanjung dan juga Pusat Khidmat T2 Kota Sado. Belia Sri Munjan, Neni Ainas Hamli pula meluahkan perasaan gembira kerana berpeluang menikmati pelbagai juadah tempatan yang dihidangkan. Jadi di samping dapat menikmati juadah yang disediakan oleh penduduk sekitar Sri Munjan, kami orang juga dapat mengeratkan silaturahim antara kaum bangsa sebab di situ ada kaum Iban dan kaum Melayu juga. Manakala penghulu Jubin Sili memberitahu Majlis Ramah Mesra itu mendapat sambutan baik daripada masyarakat, kaum Melayu dan juga kaum Iban khususnya dari kawasan Dun Sri Munjan dan Parlimen Batang Sadong. Jadi 7 gawai kau raya tu tadi adalah titik untuk kita mengeratkan silaturahim kita, perpaduan kita di antara diri. Lalu pihak megak bagi kaum Iban, kaum bangsa Melayu megak, selama 2 tahun lebih bala kaban, bala pailai, bala anak, nak boleh datai berami gawai ngau raya. Jadi itu maya kita berami, ngau bala anak-anak kita, ngau bala kaban kita, bala ipar kita, baik semak ngau jauh, nyak suara kita, mengeratkan perhubungan kita. Berita selanjutnya, sebanyak RM913,000 geran kerajaan telah diagihkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dalam kawasan Parlimen Sibuti. Penyerahan geran tersebut telah disempurnakan oleh Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni pada Majlis Peragawai dan Penyampaian Geran yang diadakan di Hotel Imperial Miri pada Khamis. Pada majlis itu juga diadakan penyerahan sumbangan derma siswa kepada 3 orang penerima, iaitu pelajar yang melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi IPT, penyerahan geran kepada Biro Wanita Kawasan Sibuti dan juga penyerahan sumbangan kepada 2 buah pertubuhan bukan kerajaan NGO, iaitu Persatuan Anak Dayak Sarawak dan Persatuan Tuai Rumah Sibuti. Turut diadakan simbolik penyerahan banner gawai dan baju t-shirt gawai kepada Temenggong Wilson Atong yang mewakili tuai-tuai rumah kawasan Sibuti. Dianggarkan seramai 400 orang hadir yang terdiri daripada ketua-ketua jabatan, ahli-ahli NGO, tuai-tuai rumah, setiausaha rumah panjang dan Biro Wanita Rumah Panjang bagi kawasan Parlimen Sibuti. Beralih ke perkembangan di kawasan Dun Meradong, di mana Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing telah menyerahkan sumbangan sebanyak RM5,000 kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK dan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK China Si Kai Chung. Sumbangan tersebut diberikan dalam Majlis Penangguhan Kejohanan Sukan Tahunan SMK dan SJK Si Kai Chung kali ke-58 di Kompleks Sukan Bintango pada Jumaat. Datuk Ding dalam ucapan perasmiannya berkata, kejohanan sukan di sekolah adalah pentas yang amat penting untuk diadakan pada setiap tahun dalam melahirkan banyak atlet pelapis untuk negeri dan negara pada masa akan datang, selain daripada merapatkan hubungan silaturahim. Sementara itu, pada sebelah malamnya, Adun Meradong itu sempat menyantuni majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Anjuran Klinik Kesihatan Bintango. Beliau turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM3,000 kepada Kelab Perkib Kesihatan Daerah Meradong untuk menjalankan aktiviti tahunan. Jelasnya, sumbangan tersebut sedikit sebanyak bagi menghargai pengorbanan dan jasa kaki tangan kesihatan dalam menjayakan program vaksinasi dan program komuniti kepolisan di daerah Meradong semenjak 2 tahun menghadapi wabak COVID-19. Seterusnya, Sentex Komersial bakal membuka peluang untuk pemasaran produk Sarawak khasnya ke pasaran antarabangsa pada bulan September nanti. Menurut Pengurus Besar Sentex Komersial, Sharon Yusri,
Kepercayaan dan tanggungjawab telah diberikan kepada mereka untuk mengkomersialkan produk warisan Sarawak menerusi program Sense of Malaysia. Pada bulan awal September, Sentex Commercial telah diberi satu rights oleh DIDEC, Design Development Center Malaysia. DIDEC dengan bahasa Melayunya apa? DIDEC? Pusat Pembangunan Reka Bentuk. Pusat Pembangunan Reka Bentuk Malaysia, yang merupakan sebuah agensi kerajaan federal government untuk tujuan membawa produk-produk tempatan untuk dipromosi ataupun dikomersialkan, dijual di airport di Malaysia, airport di Malaysia dengan kerjasama Malaysia Airport Berhad lah. Jadi melalui program Sense of Malaysia, Sense of Malaysia. So alhamdulillah, Sentex Commercial telah diberi rights untuk DIDEC, daripada DIDEC untuk membawa masuk produk-produk tempatan supaya dapat dijual di airport di Malaysia. Untuk permulaan, Sentex Commercial akan memulakan kerjasama di airport Kuching dan juga airport dan di KLIA. Dia ada lagi 4 airport lain lah, di Penang, di Kedah, di Langkawi, di Kota Kinabalu, dan satu lagi di KLIA. Beliau berkata demikian dalam program Community Technical Outreach Program (CTOP) menerusi seminar Bina Jenama sampai ke bulan di bangunan Sarawak Multimedia Authority SMA pada Sabtu. Tambahnya lagi, produk komuniti yang mempunyai logo dan jenama yang telah diperakui Perbadanan Harta Intelek MyIPO bukan sahaja dapat meyakinkan pengguna, malahan juga akan menggalakkan pembelian sekaligus membantu menjayakan inisiatif Sentex Commercial untuk membawa produk makanan dan kraf warisan Sarawak menerusi pasaran antarabangsa. Ujarnya pula, para usahawan yang berminat untuk mempromosikan produk-produk tempatan mereka boleh berhubung dengan pihaknya menerusi laman media rasmi Sentex Commercial. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.